Pengalaman yang saya jumpa 2-3 hari lepas ni, baru lagi. Kisahnya macam ni. Saya mempunyai empat orang abang, satu kakak. Dan abang yang pertama sudah meninggal. Dan abang yang ketiga saya mengalami sakit serangan jantung dan juga boleh dikatakan kena buatan orang, sihir. Ini diakui oleh beberapa orang ustaz dah sendiri cakap abang saya ni disihir oleh orang. Dia tinggal di Kuantan dan pada waktu tu saya bergegas balik ke Kuantan. Baru lagi dalam minggu ni bergegas balik dari Kuantan, and then saya sampai ke sana dengan family saya, dengan wife saya, dengan anak-anak saya. Rumah banglo besar yang dia diduduki oleh abang saya ni, nama dia Anwar. Rumah yang abang Anwar ni duduk, tingkat atas tu dah kosong sebab dia sakit. Dia tak mampu nak naik tangga. Dia tinggal ke bawah. Nak berjalan pun orang kata berpimpin, bertongkat. Sebab seluruh tubuh dia dah macam, dia berkata seluruh tubuh dia dah macam kena jarum, beratus-ratus jarum, kena sihir dah macam tu. Ustaz dah banyak kali, banyak ramai ustaz datang. Sekarang semua ustaz cakap memang kena sihir, kena santau. Pada malam tu, malam ketibaan saya dari Terengganu ke Pahang, wife saya tidur dalam satu bilik dengan anak-anak saya. Lama lepas tu saya rasa semacam, sebab kenapa rumah ni berbau najis, berbau seperti ada tahi manusia. Jadi fikir-fikir, secara logiknya mungkin ada indah wata ke apa ke, nak bekerja malam ke apa ke. Saya fikir macam tu. Atau apa-apa sajalah, mungkin ada kain buruk, sampah yang tak dibuang lagi. Saya fikir secara logik, tak nak fikir negatif. Tapi semakin lama semakin kuat. Itu, and then wife saya panggil saya. Panggil. Dia cakap tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur. And then dia dah macam mata berkelip-kelip. Saya terdengar telefon dia tu dah dipasang ruqyah yang dia ambil dari YouTube. Saya rasa semacam, kenapa ni? Tak boleh tidur, takut apa? Malam tu dia ketakutan. And then saya bertanya dia, kenapa? Ada benda, dia kata itu. Benda apa? Pintu bilik sentiasa terbuka dan pintu tu menghadap ke arah tangga untuk turun ke bawah. Dan dia cakap, Abang Noah, kenapa Abang Noah? Dia naik tangga ke atas, tunjuk muka dia. Okey, orang tu tengah sakit, macam mana dia boleh naik tangga? Nak berjalan pun berpimpin, bertongkat, 2-3 orang pimpin. Nak naik tangga, nak bengkok lutut pun payah. Macam mana dia naik tangga? Dia naik tangga, dia cakap macam tu. Okey, saya pun rasa semacam. Saya cakap, bawa anak-anak ni pindah bilik satu lagi. Saya masuk bilik satu lagi tu, saya tak rasa apa-apa. Cuma saya pergi ke bilik yang wife saya tengah tidur tu, saya rasa tak selesa bagi saya tu. Rasa panas. Saya rasa ada benda yang menyesatkan bilik tu, walaupun itu kosong. Saya masuk dalam bilik tu, ayat Quran dari telefon tu masih lagi berputar. Ruqyah sedang dibacakan oleh imam dalam YouTube. Tapi saya rasa itu tak menjadi apa-apa, sebab saya semakin berbau busuk dan hancing semakin kuat. Dan tatkala saya dah berjalan ke tengah bilik yang wife saya rasa ada something tu, berjalan ke tengah bilik, semakin dekat ke dinding, ke tingkap yang berkaca, saya dah dapat rasa kepala saya mengembang kiri dan kanan, rambut saya seolah macam ni. Dan saya tengok lengan saya dah berbintak dah, bulu roma dah naik. Saya diam, cakap memang ada. Dan seperti saya belajar dalam apa yang arwah ayah saya ajar,
Saya bacakan beberapa surah dan saya pusatkan keberanian saya. Saya tekankan dalam hati saya, makhluk ini adalah makhluk Allah. Kalau kita takut dengan dia semakin berani. Jadi saya lawan. Ayatul Kursi saya bacakan sampai ayat wala ya'uduhu saya ulang 7 kali. Pada ulangan yang ke-7 kali itu, semakin lama semakin berdesing telinga saya. Seolah-olah seperti macam ada satu ruang udara yang dikompak. Semakin bersih, semakin kuat gitu. Dugaan yang kuat. Saya baca sampai habis, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sampai habis. Pada waktu sampai habis itulah saya terasa seperti ada sesuatu terangkat lari. Kuat yang amat. And then saya turun ke bawah, ada ayat Yasin yang ustaz bacakan untuk abang Noah saya. Saya ambil, saya simpan satu bekas, macam bekas untuk spray. Saya spray seluruh rumah. Saya spray tu ayat Yasin. Sekali saya spray semakin kuat saya rasa, dan semakin kuat bau tu. Kemudian saya pasang satu ruqyah yang betul-betul 5 jam ruqyah tu. Semakin lama bau busuk tu semakin kurang, tapi still berbau. Esok paginya ustaz datang. Saya bercerita pada ustaz tu. Ustaz tu berkata satu saja, yang menyerupa abang awak naik ke atas tu bukan abang awak, dia cakap begitu. Itulah makhluk yang dia tekan hantu raya. Tapi dia tak cakap hantu raya, dia cakap HR, bukan human resources, tapi hantu raya. Cakap HR, dia tak nak cakap terang. Kalau cakap terang nanti dia memanggil makhluk tu, dia kata HR, dia kata gitu. Satu lagi dia cakap kawasan ini adalah laluan makhluk halus. Ustaz tu cakap bukan saya. Laluan macam mana tu ustaz? Ditunjuk satu hujung kawasan perumahan tu, kawasan perbukitan, hutan. Situ tempat tinggal makhluk-makhluk tu. Dan selalu dia orang singgah. Pada malam sebelum saya datang ke Kuantan, ustaz tu ada datang ke rumah. Dia kata ada beruk besar atas atap rumah. Saya bertanya kepada ustaz tu, Kenapa beruk besar tu ada kan? Dia kata makhluk ini dia selalu orang kata melintasi kawasan-kawasan laluan dia. Dan bila dia singgah satu rumah tu, ketua rumah tu lemah dan kadang sakit, dia akan datang dan bertapak di situ. Memang betul. Rumah tu hanya tinggal abang saya dengan wife dia sahaja, 2 orang. Jadi sekiranya dah hidup orang lagi, bilik dalam rumah tu ada 4, banyak bilik kosong. Pernah satu kisah tu, satu bilik tu berbau busuk yang amat-amat. Sebab tu saya katakan manusia ni, jikalau lemah, benda tu semakin berani. Dan apa yang terjadi pada abang saya pada malam tu, dia sakit tenat, tapi selepas ustaz tu datang, dia dapat redakan kesakitan tu. Cuma dia cakap, tolong jangan biarkan bilik-bilik kosong. Sebab bila ada bilik kosong, benda-benda macam tu suka untuk berada di dalamnya. Jadi itu pengalaman yang baru saya alami 2-3 hari lepas. Bukan tarikh pada hari ini, memang 2-3 hari lepas. Saya sendiri berhadapan, walaupun saya tak nampak, tapi saya berhadapan. Esokkannya selepas ustaz tu memagari rumah tu, berlaku lagi kat atas saya. Benda ni orang cakap, orang Terengganu cakap babi. Terengganu cakap benda ni degil, dia datang. Macam mana dia datang tak tahu. Cuma ustaz tu boleh cakap benda ni dia tak boleh nak menyinggah dah, tapi cuma dia hanya lalu saja. Terjadi pada saya bukan hantu raya, tapi benda lain. Selepas subuh, saya rasa mengantuk sangat-sangat. Sebab malam tu saya berjaga. Saya berjaga sebab saya risau takut terjadi lagi. Saya berjaga dan saya mengaji semua untuk mengelakkan keluarga saya kena gangguan. Jadi saya penat. Selepas subuh saya tidur. Ikut kata nak tidur, tertidur juga. Dan ketika saya tidur dalam keadaan mengiring, tubuh saya mula dihempak oleh satu kuasa itu.
Saya tak boleh nak bergerak. Mata saya celik. Saya buka mata saya. Telinga saya berdesing. Seolah-olah macam ada siaran TV tergendala tau. Macam tu. Kiri dan kanan. Dalam hati saya cakap, Allah, aku dah kena. Kalau dah kena tu faham-faham lah. Saya dah kena tindih. Pada waktu tu saya tahu memang banyak gangguan kerana abang saya sakit. Dan saya mencabar benda tu. Dalam keadaan mulut susah nak bergerak, saya cakap, tunjuk muka kau, aku nak tengok. Tunjuk muka kau depan mata aku nak tengok. 2 kali. Kali ketiga, tunjuk muka kau. Sebab apa? Saya cakap macam tu. Yang pertama, seandainya betul abang saya diganggu dan ada yang orang buat guna-guna sihir yang menghantar makhluk halus, wajah makhluk halus itu akan membentukkan mirip-mirip tuan dia. Dan jikalau dia melihatkan muka dia dan mirip tuan dia, kita dapat tahu siapa yang menghantar. Jadi saya sebut 3 kali mencabar benda tu dengan berani. Dengan nama Allah saya mencabar. Makhluk tu tak tunjuk muka. Lama kelamaan dia meninggalkan saya dan saya kembali tak kena tenang. Itu terjadi 2-3 hari lepas. Cuma saya nak cakap dekat sini, percaya pada saya, membela makhluk halus ini adalah haram, amat haram. Apatah lagi menghantar makhluk halus seperti hantu gaya dan segala-galanya untuk memporak-porandakan rumah tangga orang, menyihir orang, itu adalah amat tidak ada kemaafan langsung. Sekiranya mangsa yang terkena sihir ataupun terkena gangguan daripada jin-jin hitam ini meninggal, dosa orang yang hantar tu susah untuk diampun. Cuma saya dah sampai kat sini, kisah hantu gaya ni, kalau boleh hindarilah. Kalau ada rasa aku nak bela lah hantu gaya ni, tolonglah jangan dekati benda-benda macam ni. Allah amat murka. Jangan dekati benda-benda macam ni, kerana ianya akan memudarat kita. Bukan di dunia sahaja tau, di akhirat kelak. Kita semua tak mahu duduk dalam neraka kan. Okay. Terima kasih kepada semua yang dengar celoteh seram saya. InsyaAllah di lain episod yang akan datang saya akan cuba bercerita tentang siri seram Sayyidina Azam yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.